Kalau orang meninggal tak semayang pula, pasal hidup tak semayang, dah tinggal semayang, tak ganti semayang, tak minta ampun kepada Allah, dia masuk dalam kubur ya, ular sujaul aqra tunggu dah. Kata ular sujaul aqra, assalamualaikum ya ahlan nar. Selamat datang wahai ahli neraka. Aku adalah ular sujaul aqra, diperintah oleh Allah untuk mengazab engkau sampai dunia kiamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil hatimah wa la tahtim alaina bi su'il hatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Faslun yaitu yang berbunyi fasal. Ya, faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Bab ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebab itu bila kita di dalam kubur, yang boleh tolong kita di dalam kubur tiga perkara. Yang pertama ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekatun wa jariyah, sedekah jariah. Ketiga, waladun salihun, anak yang soleh. Kalau kita ada tiga perkara ni, dalam kubur kita selamat. Kita duduk dekat dunia tak lama mana pun bro, tak lama mana pun. Kereta jenazah ada dekat tepi tu ha. Ikut giliran je siapa naik dulu, yang duduk depan ni ke yang duduk belakang atau yang duduk luar. Ikut giliran. Sebab itu ulama bagi tahu kita kena perbanyak kumpul amal soleh. Tahu amal soleh? Amal soleh ni bekal-bekal mati. Sebab apa? Kita di dalam kubur, kita kena ada kawan dalam kubur. Yang kawan dengan kita dalam kubur apa dia? Amal soleh. Perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak tolong orang, perbanyak sembahyang malam, ya. Inilah tentang amal soleh. Baiklah tuan-tuan, malam ni aku nak baca kitab Hidayatus Salikin. Siapa pengarang kitab ni? Imam Ghazali Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni ulama yang hebat. Ya, sebab itu dia digelar Hujjatul Islam. Ya, untuk bahan-bahan rujukan. Inilah Imam Ghazali Hujjatul Islam. Dia dua beradik, seorang nama Ahmad, seorang nama Muhammad. Inilah ulama, ya. Malam-malam korang tidur, duk karang kitab. Kita malam-malam korang tidur, duk layan bola. Malam-malam korang tidur, baca Quran. Malam-malam korang tidur, sembahyang sunat. Tuan-tuan, itu kata Abu Hurairah, sahabat baginda. Apa kata dia? Ni hadis sahih. Dia cakap apa? Aku bukan sebab apa aku memikirkan, selalu aku memikirkan macam mana nanti di dalam kubur. Di dunia hidup bukan lama mana, cuma hidup yang hidup dekat dunia ni tak lama mana. Cuma kita akan akan tinggal di dalam kubur, iaitu kita akan hidup di alam barzah, kita hidup terlampau lama. Betul lah, alam barzah. Satu hari dekat dunia,
1000 tahun di negeri alam barzah. Lepas tu kita semua akan masuk, ya, akan pergi negeri yang bernama alam barzah. Malaikat tunggu kita di dalam kubur. Malaikat sambut kita. Kalau kita orang soleh, malaikat bagi salam, Assalamualaikum wahai orang soleh, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kalau kita bukan orang soleh, kalau orang tua yang hidup tak mau semayang, hidup tak mau datang masjid semayang berjamaah, hidup tak mau menuntut ilmu, hidup bergaduh dengan jiran, memutus hubungan tali silaturahim, hidupnya sibuk dengan dunia aja sampai dia melupakan Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Malaikat di dalam kubur, ni hadis sahih. Dia panggil apa? Hoi lelaki tua, aku ditugaskan oleh Allah untuk tanya kepada engkau bab perihal iman. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Masa kau hidup dekat dunia, siapa Tuhan kau? Malaikat tanya di dalam kubur. Kalau pemuda pula dipanggil, wahai pemuda, wahai pemuda yang saleh. Kalau pemuda yang saleh, kalau pemuda yang melanggar perintah Allah, masa hidup dekat dunia tak mau pergi masjid yang berjemaah, tak mau menuntut ilmu, derhaka dengan mak dan ayah, huha sana, haha sini, ya, menuntut ilmu pun tak mahu yang wajib ke atas dia. Apa kata malaikat Allah dalam hadis? Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Dia jawab apa? Ha, la adri, la adri, la adri. Aku tak tahu, aku tak kenal Tuhan aku, aku tak kenal Tuhan aku. Inilah manusia yang dia mati, dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama bagi tahu, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Sekali kita mengucapkan istighfar, keampunan kepada Allah, astaghfirullah, satu aib ditutup oleh Allah, satu kesalahan diampun oleh Allah. Ini kelebihan kita istighfar. Berarti kita duduk dekat dunia, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar, kita duduk dekat dunia ni bukan lama sangat. Itu yang Nabi Adam alaihissalam, dia menangis apabila dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah. Nabi Adam turun dekat bumi pada hari Jumaat, Nabi Adam menangis. Apa kata Nabi Adam? Hinanya dunia, busuknya dunia, busuknya dunia, berbeza di dalam syurga Allah. Ni kata Nabi Adam alaihissalam. Baiklah tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Aku berhenti awal, ya, sebab aku nak ke Pulau Pinang. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu. Ilmu, ain lam mim. Kalau bahasa Jawi lama, ain lam mim. Jawi baru, ain lam mim waw. Ilmu. Ain iliyin, lam latifun, mim ma'rifatullah, waw adalah warak. Inilah ilmu. Itu orang-orang yang warak, dia tak banyak cakap. Ajar tuan-tuan, warak cakap kurang. Ya, orang yang warak ni, dia tak minum kedai-kedai makan dekat luar. Tambah pula yang buka kedai makan ni orang tak semayang. Yang buka kedai makan ni pula orang buka aurat. Yang buka kedai makan ni orang yang lapar-lapar, tidak mahu menyembahkan sujud kepada Allah, jauh kepada Allah. Orang-orang yang warak ni, dia tak pergi kedai makan. Dia orang warak ni kebanyakan mereka makan di rumah. Ni orang warak. Macam kita tak apa, kita warak. Ya, tahu warak? Warak ni orang sufi. Orang sufi ni dia suka bermujahadah. Macam kita tak apa, kita fikih. Lepas itu 3 ilmu wajib tuntut. Ilmu tauhid tentang ma'rifatullah, ilmu fikih tentang kehidupan, ilmu tasawuf tentang akhlak dan adab. 3 ilmu. Sebab itu 3 ilmu ni berada di dalam solat. Itu semayang kena belajar. Angkat semayang yang Nabi buat ni, bawah cuping telinga, atau pendapat mengatakan bertentang dengan dada. Angkat tangan ni dalam semayang 4 kaedah. Lebih pada 4 kaedah, hati-hati, boleh solat, boleh batal. Main-main. Sebab apa? Jari ni satu kaedah. Tapak tangan satu kaedah, pergelangan satu kaedah. Maka dia ulama bagi tahu dia adalah anggota yang berat. Apabila kita angkat tangan yang tidak diperlukan, yang tidak disuruh dalam hukum syarak bab perihal solat, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Hati-hati, boleh membatalkan solat. Tuan-tuan, ya. Belajar buat semayang. Bangun daripada rukuk pun, sami'a Allah. Bukan macam ni. Dia yang Nabi buat macam ni. Kita tak ada. Ya. Macam ni. Belajar mana ni? Malah angkat. Kadang setengah angkat macam ni.
Tuan belajar tak mahu. Lepas tu belajar jangan malu. Tuan-tuan belajar jangan malu. Sama juga yang duduk luar. Kalau belajar masuk dalam. Sebab apa? Ilmu Allah ni, ilmu itu adalah permata. Lepas tu ulama' beritahu, apabila kita bodoh dengan ilmu, hidup kita susah nanti. Apabila kematian ahli keluarga, dia ada urusan-urusan faraid, urusan cerai berai, tuan-tuan, urusan tentang ibadat. Kalau kita bodoh, maka kita jadi masalah di dalam kehidupan kita. Itu yang bila buat haji, bila buat umrah, jadi masalah di tanah haram. Ya. Tuan-tuan, itu kena belajar jangan malu. Walaupun dah berumur 50, 40, 70. Sebab apa Nabi cakap dah, menuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Liang lahat tu tahu tak? Tuntutlah ilmu sampai kita nak mati. Tuan-tuan, ni kelebihan orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni, dia dijamin rezeki oleh Allah. Orang menuntut ilmu ni, mati di dalam husnul khatimah. Orang menuntut ilmu ni, dia didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Ini kelebihan orang menuntut ilmu. Sebab itu dalam hadis sebut, talibul ilmi, talibul rahmah. Penuntut ilmu, penuntut rahmat. Sebab itu dalam keluarga, kalau kita ada ulama', keluarga ada ulama' beruntung. Sebab dalam hadis sebut, al-ulama' warasatul anbiya'. Anbiya' tu, dia sebenarnya Nabi dan Rasul. Bila kita belajar ilmu alat, tahu ilmu alat? Tuan-tuan, tahu ilmu alat? Oh, orang warak, dia tak cakap banyak. Ya. Ilmu alat ni, nahwu saraf. Sebab itu wajib belajar ilmu alat. Ilmu alat ni wajib belajar. Tuan-tuan, nahwu saraf ni wajib belajar. Dia termasuk bid'ah yang wajib. Zaman Nabi tak belajar nahwu saraf. Bila Nabi dah wafat, bertukarlah khalifah. Maka ulama' bagi tahu wajib belajar nahwu saraf. Sebab apa? Nak mendalami kitab suci Al-Quran. Ni dia panggil ilmu alat. Sebab itu bila dalam hadis sebut al-ulama warasatul anbiya. Anbiya ni Nabi dan Rasul. Bila kita belajar ilmu alat, nahwu saraf, dia ada fi'il madi, dia ada fi'il mudhari', ada isim fa'il di situ. Dia termasuklah jamak. Jamak tu dia dihimpunkan. Anbiya tu termasuklah ulama. Sebab itu siapa menyakiti ulama seperti dia menyakiti Nabi. Siapa membenci ulama seperti dia membenci Nabi. Siapa menghina ulama seperti dia menghina Nabi. Ni akhir zaman ramai orang hina ulama, ramai orang maki ulama, ramai orang maki mufti, ramai orang hina mufti. Cakap mufti orang tak mau pakai, orang hina mufti. Ingat tuan-tuan, kita jangan hina mufti, jangan hina ulama. Negara itu apabila ada ulama, negara itu selamat daripada balak dan wabak. Itu tuan-tuan buka dalam tafsir Ibn Katsir, tak silap aku, kalau silap tolong perbetulkan. Dalam tafsir mengatakan, kitab tafsir, apabila wafatnya ulama, maka tercabutlah paku-paku bumi. Paku-paku bumi itu adalah ulama, ulama itu adalah kekasih Allah. Tuan-tuan, ya. Ini satu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu iaitu amat banyak, amat banyak. Ya, lepas tu aku kalau ngajar orang tak tidur. Susahlah orang nak tidur. Ya, kalau dia boleh tidur hebat ilmu dia. Tuan-tuan, ya. Payah orang nak tidur sebab aku ceramah memang aku ceramah macam ni. Aku mengajar di masjid, mengajar surah Tan Sri ke, aku mengajar orang hebat macam mana ke, mengajar di rumah ke, memang macam ni. Aku punya suara memang macam ni, tuan-tuan. Tapi dalam rumah aku slow. Aku slow dalam rumah. Yang apa nak air, dalam rumah aku slow. Ya. Kalau aku jerit, yang aman air. Bini aku tak buat air ya. Ya. Iaitu amat banyak yang tersebut. Ya, nampak ni jawi lama. Iaitu yang tersebut. Ya ain tara simbata. Ya, kalau jawi baru simba wauta, ya. Dia berbeza jawi lama dan jawi baru. Jawi baru ni cetakan komputer. Jawi lama ni tulisan tangan daripada ulama, ni jawi lama. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Betul, Quran jangan tak baca. Tuan-tuan, Quran dalam rumah jangan tak baca. Itu Nabi beritahu, rumah kamu jangan jadi seperti kubur. Rumah kamu jangan jadi seperti kubur. Kubur mana ada
tuan-tuan pergi kubur, mana ada apa? Sunyi, sepi, mana ada orang kat kubur? Tuan-tuan. Tu Nabi bagi tahu, janganlah jadi rumah kamu seperti kubur. Rumah siapa dalam rumah baca Quran, insya-Allah jin tak suka rumah tu. Dalam rumah siapa suka baca Quran, dalam rumah tu suami isteri berkat. Kalau rumah tu siapa baca Quran, rumah tu di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran itu adalah ubat. Tuan-tuan rajin baca Quran. Ya. Macam bulan Ramadan, rajin baca Quran. Tuan-tuan bulan Ramadan, kenapa bulan lain tak suka baca Quran? Kenapa bulan lain tak mau baca Quran? Tuan-tuan. Tengok di Afrika, budak-budak yang umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 12 tahun, umur 15 tahun. Diorang bagi hadiahkan kitab suci Al-Quran. Dia ambil Quran, dia pegang Quran, dia tengok Quran macam dia tengok handphone. Tuan-tuan. Kita tengok handphone, Allahu Akbar, lupa semua. Ya? Tengok handphone, lupa suami. Tengok handphone, lupa bini. Tengok handphone, lupa anak. Tengok handphone, lupa cucu. Tengok masa makan, main handphone. Ulama marah. Bila kita makan, kena tengok makanan. Kena tengok ikan. Kena tengok ayam. Kena tengok nasi. Jangan kita kufur nikmat. Kita kena bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Kau bagi aku makan. Kau bagi aku melihat akan ikan dan nasi dan minuman-minuman. Orang lain tentang nasi, tentang ayam, tentang kuah, tentang daging. Tidak dapat melihat. Matanya buta. Aku masih kau celikkan mata aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ni orang yang dia ada Allah. Ya. Bagus 10 minit batuk lah. Di dalam Al-Quran dan hadis. Hadis ni banyak. Hadis ni juta. Ya. Itu yang boleh kita belajar ahli sunnah wal jamaah. Dia 5 kaedah. Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma' ulama, hukum qiyas. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ahli sunnah wal jamaah kena usaha ikhtiar. Nak pandai usaha ikhtiar, belajar. Ya. Jenis kaedah dia. Nak baik sakit, usaha ikhtiar, makan ubat. Tapi jangan berpegang. Kita belajar confirm pandai. Kita makan ubat confirm pandai. Kalau dia berpegang ubat itu yang membaikkan, pelajaran itu yang memandaikan, maka orang itu qadariyah. Anda faham kan situ? Dia ada Mu'tazilah, dia ada Jabariyah, dia ada ahli sunnah wal jamaah. Banyak kan situ kena mengaji dengan ulama tauhid. Baru gelap sikit, dalam kubur lagi gelap. Tuan-tuan masuk dalam kubur orang tahu papan. Dah orang tahu papan, orang kambuh dengan tanah. Gelap dalam tu. Ya. Tu tengok kita duduk dalam kubur tu mati ke. Itu ulama bagi tahu, masuk dalam kubur itulah permulaan kehidupan. Permulaan kehidupan. Ya. Itu yang dia periksa dengan malaikat tu. Dekat dunia kita periksa PhD, SPM, universiti, ya. Dekat dalam kubur periksa dengan malaikat. Yang tanya ni malaikat yang tanya. Malaikat memegang satu tongkat, satu cemeti daripada api neraka Allah. Itulah malaikat Allah, tuan-tuan. Ya. Kalau dia orang soleh, dia orang baik, malaikat semerbak harumkan suri syurga. Pakai serban. Ya. Kalau dia bukan orang baik, orang yang melanggar akan perintah Allah, malaikat datang dengan suara seperti petir. Tuan-tuan. Ya, baunya sebusuk-busuknya malaikat Allah. Dan wajahnya seburuk-buruk wajah hamba Allah, wajah makhluk Allah. Itulah malaikat Munkar Nakir. Dia tanya kita. Kalau satu pendapat mengatakan malaikat Munkar Nakir ni dia tanya 1 hari 1 malam. Satu pendapat mengatakan 3 hari 3 malam. Satu pendapat mengatakan 7 hari 7 malam. Satu pendapat mengatakan 40 hari 40 malam. Nanti kita kena tanya dalam kubur. Dah habis kena tanya, kalau dah boleh jawab, rehat sampai dunia kiamat. Kalau tak boleh jawab, dia kena azab dalam kubur sampai dunia kiamat. Ya. Kalau orang meninggalkan semayang pula, pasal hidup tak semayang, dah tinggal semayang, tak ganti semayang, tak minta ampun kepada Allah, dia masuk dalam kubur ular sujaul akrab tunggu dah.
Kata ula sujaul aqra, assalamualaikum ya ahlan nar. Selamat datang wahai ahli neraka. Aku adalah ula sujaul aqra, diperintah oleh Allah untuk mengazab engkau sampai dunia kiamat. Ula sujaul aqra ni dia punya bentuk seperti kepala iblis. Dalam buka adalah hadis. Dia punya kuku daripada besi-besi neraka. Dia punya panjang ula sejauh aqra ni, satu pendapat mengatakan dia punya kuku sejauh mana mata memandang. Kuku dia panjang. Sekali dia godam, sekali dia azab, terbenam 70 hasta. Seandainya dia hembuskan bisanya dekat dunia, maka satu pokok pun tidak akan tumbuh di atas bumi. Itulah ula sujaul aqra yang mengazab kepada si mati masa hidup dekat dunia tak mau sembahyang. Ya, makan boleh, jalan-jalan boleh, pergi mancing boleh, main bola boleh, main pusal boleh, sembahyang tak boleh. Ingat tuan-tuan. Sembahyang rukun Islam jatuh nombor 2. Jatuh nombor 2. Siapa tak sembahyang, pergilah umrah, pergilah haji, sedekahlah, bagilah orang makan, buat baik macam mana lah. Allah tak terima amalannya, mardud, dia ditolak. Ya, hati-hati buat semayang, tuan-tuan. Itu semayang ni masa Nabi Isra wal Mi'raj cerita pasal semayang. Tak cerita pasal puasa, tak cerita pasal zakat, tak cerita pasal haji, dan tak cerita pasal semayang. Itulah hebatnya sembahyang. Itu yang masa Covid dulu ulama bimbang, ulama takut apabila Baitullah tak ada orang tawaf, apabila masjid dah tak ada orang sembahyang berjamaah. Itu yang ulama takut, sebab sembahyang ni bersangkutan dengan pusingan bumi. Tuan-tuan, bumi pusing 24 jam, ada sangkut paut dengan badan. Tuan-tuan, betul kalau tuan-tuan sakit, pijak tanah dalam masa 5 minit, kata ulama, jalan di atas tanah. Sebab kita daripada tanah. Pijak, jangan baring atas tu. Lepas tu belajar, jangan tidur. Pijak 5-6 minit, lepas tu balik rumah. Pijak tu jangan pakai kasut. Tuan-tuan tengok orang asli. Tengok orang asli, jarang masuk hospital. Banyak orang asli ni, tengok dia pijak di tanah pun tak pakai kasut. Tuan-tuan, orang asli. Sama orang gila, tengok orang gila, susah nak jumpa dia sakit. Tuan-tuan, batuk pun tak ada orang gila, tuan-tuan. Aku ada jaga orang gila, aku tahu lah. 9 orang gila kami jaga. Tak ada, gigi tak sakit, demam pun tidak, kencing manis pun tak ada, darah tinggi pun tak ada. Padahal makan macam-macam dia makan. Gawat pun tak ada, tuan-tuan. Orang gila, hebat orang gila. Allah jaga orang gila. Masa Covid dulu, mana pernah dengar cerita orang gila kena Covid? Tak ada, tuan-tuan. Kita semua pakai dengan mask dengan apa, kena Covid, tuan-tuan. Orang gila selama, nampak itulah hebat orang gila, dia dijaga oleh Allah. Ni lampu tak ada, aku bukan nampak sangat. Tapi sebab apa? Kehebatan, mukjizat, air Zam-Zam. Aku setiap hari titik air Zam-Zam dengan mata aku ni. Air Zam-Zam yang dah dibacakan surah Al-Fatihah 1000 kali titik, mencerahkan mata. Mata cerah. Tu aku nampak siapa duduk belakang yang tak puas hati dengan aku kenal. Siapa masa-masa muka dengan aku kenal. Betul, aku boleh buat kereta pukul 3 pagi, 4 pagi balik ceramah. Ni malam ni nak pergi Pening. Balik rumah jumpa bini sekejap, tengok sekejap, terus pergi. Tengok sekejap pun anak 12. Nah, anak ramai, ada ayat dia dalam Al-Quran. Nak bersama dengan isteri, tahan masa berjimak tu lama, ada ayat dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Nak diangkat penyakit, ada dalam Al-Quran. Kita kena fitnah, ada dalam Al-Quran. Ayat yang menghindar daripada fitnah, semua ada, tuan-tuan. Itu yang surah Taubah tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Surah Taubah ayat 28-29. Siapa amalkan satu hari paling kurang 70 kali, ataupun lepas maghrib 70 kali, lepas subuh 70 kali, dunia datang capai dia. Kalau nak bagi musafir baca di dalam rumah, orang dulu aku ingat lagi orang aku.
Dia nak pergi musafir, dia baca 3 kali, dia embuh di pasir, dia baling kawasan rumah, pagar rumah, nampak orang dulu. Ya, ini amalan-amalan orang dulu. Ya, ni tak ada dalam hadis, tapi ini amalan-amalan ulama. Tuan-tuan, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kena ikut ulama. Ya, apa beramal ayat ni orang suka, orang beramal dipanggil ayat kebal. Ya, ayat kebal. Sebab apa? Ulama bagi tahu kalau lagi 60 hari dia nak meninggal, dia lupa ayat ni. Ya, hafal macam mana nanti dia lupa. Dia hafal nanti ingat pangkal, ujung lupa. Nanti hafal ingat ujung, pangkal lupa. Sudah dekat mati ya. Dia nak mari aku nak ijazah, dia tak mau, dia takut. Ya. Eloklah Allah bagi alamat, tapi cuma mati kita tak tahu hari apa. Ya. Allah bagi alamat dah dekat dengan mati. Bila dah dekat dengan mati, itu kau buat amal soleh. Jumpa orang minta maaf, jumpa bini minta maaf, jumpa suami minta maaf, jumpa AJK sama AJK minta maaf. Ya. Kadang AJK sama AJK pun ada tak ngam. Ada berlaku ada tempat sini okey, ni semua ngam. Imam sama imam gaduh. Waktu subuh tu sepatutnya imam nombor 1 datang, imam nombor 2 datang, imam nombor 1 terlambat, imam nombor 2 jadi imam. Ya, baru nak takbir Allah, kata imam nombor 1, "Oi, nanti lu." Imam nombor 2 tak ada takbir tu ihram. Kenapa pula? Subuh ni turn aku. Belakang. Imam nombor 2 cakap apa? Engkau lambat. Engkau belakang lah. Apa kau lambat? Tak ada, turn aku. Aku punya alarm subuh ni. Nampak? Hati-hatilah, jangan bergaduh lah. Tuan-tuan. Kalau lambat, bagilah orang yang cepat. Kita ni manusia, tak boleh lari daripada kesilapan. Tuan-tuan. Ya, tak lari daripada kesilapan. Lepas tu kita belajar, kalau kita belajar tasawuf, orang yang berilmu ni, lagi berilmu, lagi beradab. Kalau orang nasihat, dia terima. Kalau dia terima, dia orang berilmu. Ya. Bersyukurlah bila ada orang bagi nasihat. Kenapa? Itu tanda Allah sayang kat kita. Tuan-tuan. Ya. Kalau Allah biarkan kita habis. Tuan-tuan. Itu yang ada setengah manusia, Allah biarkan dia. Allah tak jemput dia datang masjid. Allah tak jemput dia menuntut ilmu. Allah biarkan dia. Dia pergi Korea boleh, pergi Jepun boleh, ya. Pergi Vietnam boleh, tapi pergi tanah haram Allah tak jemput dia. Ini na'udzubillah min zalik, orang yang di dalam istidraj. Ya. Tahu istidraj? Allah bagi tentang rezeki, Allah bagi. Tetapi tentang dunia Allah bagi, tentang akhirat Allah tak bagi. Ya. Dan setengah daripada itu firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ya, kalam Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ni bab perihal orang berilmu tentang darjat. Ya, apa itu orang berilmu ni? Duduklah di mana sekalipun orang cari dia. Ya, orang berilmu. Makin tua, dah tua, tak larat jalan pun orang cari dia. Ni orang berilmu, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Ilmu itu adalah permata. Ya, kan ada satu syair, ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Jahil berbahaya. Jahil ni boleh jatuh kapi. Ya. Jahil basit, jahil murakkab. Apa jahil basit? Jahil basit. Jahil murakkab. Apa sudut depan? Jahil basit ni dia tak tahu, mengaku tak tahu. Jahil murakkab ni dia tak tahu, mengaku tahu. Ni jahil murakkab. Ya, kadang orang tanya, "Syekh, talak menopause macam mana, Syekh?" Nak talak menopause. Ya, dah talak habis kan? Tak tahu, rujuk dengan ulama. Ya, jangan mandai-mandai buat hukum. Ya, itu pentingnya ulama. Ya. Talak menopause berapa bulan? Talak menopause. Talak menopause. Talak menopause.
Talak monopos. Tak faham? Talak monopos berapa bulan? Talak di mana? Talak. Cerai. Talak monopos berapa bulan? 4 bulan. Masuk pondok aku ngaji 5 tahun. Faham Lepas tu kita ni tuan-tuan dia 4 bulan 10 hari tu talak kematian suami. Kena faham tadi tu. Talak monopos 3 bulan. Talak tidak monopos 3 kali suci. Kena faham tadi tu. Lepas itu belajar dalam kitab Bakhrul Mazi daripada Syekh Ali Idris Al-Marbawi, anak murid Tok Kenali. Lepas itu apabila sudah bernikah dan lelaki dan perempuan itu, maka dia sudah bernikah, maka haram-haram di luar ke atasnya, maka jatuh halal dah, tak jatuh haram dah sebab dah nikah. Tapi apabila walaupun dia sudah nikah, bila berlakunya isteri itu di dalam haid dan nifas, maka haramlah suami itu menyetubuhi isteri itu walaupun halal ke atasnya 2 lubang, farash dan belakang. Padahal farash itu halal kepada suami, tetapi bila berlakunya haid dan nifas, maka haram suami ke atasnya menyetubuhi, bersetubuhkan isterinya pada isteri di dalam kotor. Tak boleh. Ya. Kalau buat juga, dia adalah dia punya denda. Ya. So kalau bulan Ramadan, siapa berjimak pada bulan Ramadan, ingat kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh puasa 2 bulan turut-turut. Kena bagi makan fakir miskin. Rujuklah dengan ulama. Banyak kena berlaku ni nikah bulan Syaban. Nikah bulan Syaban, kadang setengah orang pula engineer makan ubat bulan Ramadan. Lepas buka puasa makan ubat, siang tak boleh puasa. Lepas tarawih ubat tak jalan lagi. Lepas tarawih ubat tak jalan lagi. Lepas subuh ubat apa jalan. Itu yang di siang hari dia jadi naik dia punya nafsu syahwat. Tapi tu bila berlakunya jimak pada bulan Ramadan, isteri tak kena. Yang kena ni suami. Kena faham tentang situ. Isteri tak kena puasa 2 bulan turut-turut. Suami yang kena. Cuma isteri ni kalau dia puasa, dia kena qada puasa. Suami kena puasa, kena qada juga. Tapi dia kena denda sebab tentang puasa betul-betul 2 bulan. Ada orang buat, kadang ustaz pun ada buat. Jangan tanya ustaz malaikat apa? Kawan aku telefon, ustaz, Syekh, ana terlajak bulan Ramadan ni. Apa le entah ni? Macam mana hantar boleh terlajak ni? Tak tahulah nak makan ubat lah Syekh. Tu bahaya makan ubat. Tu batuk-batuk tu. Dia harus makan ubat. Aku tak lama dah risau. Lagi nak habis, lagi banyak batuk. Artinya mengatakan, nampak Jawi lama, mim nga kap ta kap nun, mengatakan. Jawi lama Jawi baru dia lain. Baik, kalau tuan-tuan belajar bab tentang Nabi Isra' Mi'raj, berapa juta yang masuk syurga bighairi hisab, dalam kitab Risalah Tauhid dia beritahu apa? 1 keti dan berapa laksa. Nampak? Ni kitab kuning. Kita tak macam kitab kuning, 1 keti. Oh, berapa kati tu? Berapa laksa? Oh, banyak laksa tu. Ni Jawi lama. Sebab tu kita kena ngaji ilmu alat. Tuan-tuan, ngaji ilmu alat. Sebab kitab-kitab kuning ni, dia punya hadis tak ada baris. Quran dalam tu, dia tak ada baris. Tuan-tuan. Tak susah pun. Tuan-tuan belajar bab zikir, belajar kitab bab zikir. Ada. Dia tulis dalam kitab
Faslun fil adabil zikri. Faslun pasal adab zikri. Zikri itu zikir. Adab zikir. Macam zikir yang masyhur. La ilaha illallah. Ini zikir yang masyhur. Itu yang kata Imam Ghazali. Ada adab-adab bab tentang zikir. Bila dia dipendekkan asalnya la ilaha illa huwa. Bila dipendek la huwa. Alif lam lam ha. Bang. Tanya abang pula. Alif lam lam ha Allah. Betul. Kalau kita alif tolak tepi dengan lam lam ha, bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi apa? Aku tanya abang ni. Bunyi apa? Allah juga. Alif lam lam ha Allah. Kalau kita alif sebab tu belajar lain dengan ceramah. Kalau ceramah kita dengar je. Belajar guru kena tanya. Confirm bulan depan duduk belakang. Alif lam lam ha Allah. Kalau alif tolak tepi, simpan tepi jap, lam lam ha bunyinya lillah. Kalau lam dengan ha je bunyinya lahu. Kalau alif lam lam simpan tepi tinggal ha bunyinya hu. Mengaji bab zikir jumpa. Itu asalnya la ilaha illallah. Dia ada nafi, dia ada isbat. Dia ada menetapkan, ada menidakkan. Ada kat situ. Ya. Bila dia pendek, la huwa. Pendek lagi. Hu. Pernah dengar orang zikir gini bang? Hu. Pernah? Ya, orang masuk terdekat jumpa. Tu baru ni kan viral. Kata ni sesat ni. Hu. Orang zikir itu sesat. Orang menyanyi tak sesat. Hu tu dia. Orang yang sebut selalu yang pada sebut hu ni dia dah fana. Dia fana, tahu fana. Dunia ni musnah. Allah je. Allah. Abang punya semayang. Bila kita semayang, kita dah fana. Semayang, kita dah khusyuk. Tak dengar apa. Maksud tak dengar tu memang dia dengan Allah. Nyamuk lalu tepi kita tak dengar. Ya, kita tak ada. Setiap orang sebelah busuk, baru lah. Busuk tak. Tapak betul ke? Hadapan kena banyak mujahadah. Kena banyak susah payah. Entah, sikit lagi aku berhenti. Nak pakai banyak batuk mana. Tapi hati-hati bab zikir. Ya, kadang sekarang ni akhir zaman ni banyak zikir-zikir, majlis-majlis zikir, kelompok-kelompok zikir yang sesat. Ya, termasuklah majlis dan kelompok-kelompok selawat. Ya, tengok baru ni di satu negara selawat. Sallallahu ala Muhammad, perempuan sama lelaki satu campur. Oh, sallallahu ala Muhammad. Sebelah lelaki, sebelah perempuan. Sedap. Macam ni kalau belajar sebelah lelaki, sebelah perempuan, best lagi. Best tak? Nak sebut best malu. Itu Nabi aja nak semayang asing. Sebab perempuan itu akan menimbulkan fitnah. Kalau belajar perempuan sebelah, lelaki sebelah, sembahyang lelaki sebelah, perempuan sebelah, penuh mesti ikhwaniah. Perempuan tak boleh jadi imam lagi lelaki, tak boleh. Itu yang imam kita lelaki. Bila perempuan boleh jadi imam penuh, yang sakit gaut semua datang. Sekarang ni mana punya ada statement baru ni, ada seorang perempuan dia kata rumah tangga nak berkat ikut cakap bini. Betul, rumah tangga insya-Allah berkat. Suami kalau dengar cakap bini berkat rumah tangga. Dengar macam mana? Maksudnya kata bini, abang pergi masjid main jemaah. Abang pergi masjid tu bawa duit lebih sikit. Macam mana pergi pasar pagi, pergi masjid bawa banyak duit bang. Melabur tu tabung masjid tu bang. Niatkan untuk kita, niatkan untuk ahli keluarga bang.
Ni yang dia kata dengar cakap bini. Abang pergi masjid, jangan rokok je, baca Quran bang. Ni bini kata dengar cakap bini yang hidup rumah tangga berkat. Ya. Ada bini tu. Tuan-tuan dapat bini tu. Dapat alhamdulillah. Abang, pergi masjid jangan banyak duit. Habis ayah nak beli barang kemas tu. Dapat bini kuat agama seronok. Tuan-tuan sama juga isteri dapat suami kuat agama seronok. Balik rumah suami tanya dah, yang dah baca Quran? Belum bang. Bacalah yang. Isteri pun baca. Kalau jenis isteri yang melawan tak, yang nak baca Quran? Kenapa? Abang seorang baca Quran? Mentang-mentang lah AJK masjid, tanya sini. Itu yang tak berani tanya sampai sekarang. Dulu kan masalah tanya. Suami ni kena ingatkan isteri. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharilah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Nara tu neraka. Nara tu neraka. Dekat dunia, rumah terbakar, kita boleh selamatkan jiran kita kalau kita boleh selamatkan. Boleh telefon bomba. Boleh tolong kalau boleh tolong. Kalau tak boleh tolong, dia mati terbakar. Dalam neraka, kita tak boleh tolong. Orang kena bakar dalam neraka, orang kena azab dalam neraka, lidah kena gunting neraka. Api ni masukkan dalam mulut. Dalam neraka orang kena azab. Orang syurga tak boleh tolong. Boleh tolong. Yang boleh tolong ni orang soleh. Maksudnya kalau dia ada kawan dengan orang soleh. Tuan-tuan. Itu pun dia dah kena bakar dulu dalam neraka. Artinya mengatakan Allah Ta'ala akan mereka yang percayakan dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Jawi lama kaf mim je. Kalau jawi baru kaf alif mim waw, kamu. Dan mereka yang diberikan akan dia ilmu. Allah naikkan darjat orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan beberapa pangkat yang tinggi. Allah naikkan darjat dia. Orang yang berilmu ni darjat dia tinggi. Tentang dengan ulama-ulama. Ulama mana ada kerja? Ulama tak kerja. Dia tak ada pagi-pagi balik petang. Pagi-pagi balik petang. Pagi-pagi balik malam. Tak ada. Dia tak sibuk sangat dengan dunia. Dia duduk madrasah mengajar anak-anak murid madrasah. Tarbiyah anak-anak murid madrasah. Tapi tuan-tuan tengok ulama, hidup senang hidup dia. Ada setengah orang cari dunia pagi-pagi, lepas subuh dah keluar rumah, balik pukul 5 petang. Lepas tu petang sambung lagi, kerja lagi. Kerja 24 jam. Tapi duit tak ada. Tak ada duit, mengadu kepada yang buat duit, Allah. Sama juga bini marah-marah suami, bini tak dengar kata, suami mengadu dengan Allah. Kalau bini pula suami tak dengar kata, sibuk dengan motor, sibuk dengan kawan, lepak kat kedai, mengadu dengan Allah. Jangan mengadu ke at-ta'u. Tulis status, wahai friend TikTok, tolong komen sikit boleh, suami I ni lambat balik Dia kalau keluar konvoi 3 hari tak balik, tolong komen Orang mau komen, suami you pergi nikah Thailand. Mengadu dengan Tuhan tuan-tuan. Sekali lagi aku tak sampai pukul 9, jangan risau 8.30 aku berhenti. Sebab pembayaran sampai 8.30. Dan kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas ni di antara sahabat Nabi yang menjadi mufti. Tuan-tuan, otak nak cerdik, tadi aku baca tu kan, Allahumma faqihna. Ya, na tu kami. Ya Allah, faqihkan kami. Wa 'allimna. Ya Allah, berikan kami. Wa 'allimna ta'wil, berikan kami ilmu ta'wil. Dia boleh ta'wilkan ilmu. Ini kelebihan doa ni. Nabi baca dekat kepala Sayyidina Ibn Abbas. Kalau aku ni. Itu kalau belajar dalam Arab dia ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna,
anta tu antum ya. Itu bila masuk dalam kubur, orang di negeri alam barzah dia tanya, man anta, siapa awak? Anta min aina? Dia tanya kita, awak daripada mana? Datang daripada mana? Dia tanya. Orang kubur tanya. Kita tak boleh cakap Arab. Anta min aina? Ana? Ente aina? Jangan risau, dalam kubur senang boleh cakap Arab. Tak susah tuan-tuan. Automatik boleh cakap Arab. Sama dalam syurga automatik boleh cakap Arab tuan-tuan. Ana bukan ini. Kita ada. Ente nak ke mana? Ini ke sana. Ana, betul bahasa Arab ni tak boleh lari sikit. Lari makna. Betul dalam sembahyang. Allahu Akbar. Alif tali panjang. Lam tali panjang. Ra kena mati kan. Sad bukan sim, kena faham. Tapi dalam sembahyang baca yang mana kita mampu. Tak payah dalam sembahyang nak betul-betul kan dia punya makhraj. Dalam sembahyang nak betul-betul kan huruf dia. Mana kita mampu kita baca. Kalau ikut nak praktikal luar sembahyang. Jangan dalam sembahyang nak praktikal. Si imam dah assalamualaikum warahmatullahi, dia sira pagi sebiji betul. Dalam sembahyang tak ada praktikal, baca mana kita mampu tuan-tuan jangan ikut sangat. Betul kita ni dikawal oleh hawa nafsu, kita ni dikawal oleh syaitan. Betul, malaikat iring kita, malaikat iring kita ni ada kawan malaikat, dia ikut kita, dia pandu kita. Betul, boleh suara-suara bisikan-bisikan yang tak baik daripada syaitan. Bisikan-bisikan yang tak baik daripada hawa nafsu yang tak baik. Ada bisikan yang baik-baik daripada malaikat Allah. Kau jangan belajar lama-lama. Kau lepas ni kan, kau ustaz tu poyok tu balik syaitan cakap. Orang ni pun dengar juga syaitan. Poyok ustaz ni, dia pun balik. Tentang syaitan ni ilmu dia power tuan-tuan, nyamai. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi dekat bank jenazah, tak payah jauh, pergi bank jenazah. Orang ni dah balik, duduk dalam. Jin, mana kau? Datang sekarang, aku nak jumpa kau. Tunggu sekejap dia datang. Jin ni jangan cabar. Tuan cabar, tengok dia datang. Bukan jin dia datang, dengan driver bank jenazah pun datang. Dia bawa tuan-tuan tu hantu Tanjung Rambutan. Ni orang sudah gila. Kira tuan-tuan, 2 minit aku berhenti. Kita berhenti awal, tak tunggu sampai pukul 9. Pukul 9 lama sangat. Sekarang maghrib cepat, isyak cepat. Tambah ngajar kat luar tak boleh lama, sebab orang kat luar ni banyak penyakit. Yang kecil manis, darah tinggi, sikit gautnya, yang jenis lambat makan tak boleh. Lambat makan muda, geletor. Sama juga tangan tak pegang rokok, dia geletor. Dapat pegang rokok, okey Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama, pindah ke berhenti. Lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bisib'i mi'atin darajatin ma baina darajataini masiratan 500. Amin. Kalau belajar dengan aku di madrasah kena baca. Nyorok-nyorok tepi dinding, kena punya. Nyorok kat luar tu, kena baca. Aku pergi sana, baca sekarang. Dekat luar tak boleh kalau aku suruh macam tu, confirm ni lah terakhir panggil aku. Kena aku berhenti, aku baca dia punya makna hadis. Artinya, bagi segala ulama itu beberapa pangkat. Ulama ni Allah bagi darjat, Allah naikkan darjat dia. Ni kelebihan ulama.
Di atas pangkat mukmin dengan 7 di atas pangkat di antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Nampak? Ni kelebihan ulama ni, dia dengan 7 di atas pangkat yang di antara Allahu Akbar, ya, langit dan bumi. Nampak kelebihan ulama, ya. Betul, ulama ni tuan-tuan, dia adalah kekasih Allah. Ni ulama, ya, ulama kekasih Allah. Tuan-tuan tengok ulama buat air penawar mujarab, ya. Kadang air liur dia pun mujarab, ya. Air liur ludah orang buka mulut ludah, ya. Orang suka mencarut, ya, kena histeria, ludah buka mulut ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tuan-tuan ulama pegang kepala je, ya. Tuan-tuan pernah jumpa orang selain pada ulama, Syekh doakan lah, geng-geng sama-sama geng mancing, engkau dapat ikan juga, aku tak dapat, doakan aku sikit, pegang kepala aku. Mana tahu engkau doakan kepala aku dapat ikan? Ada? Tak ada. Ulama juga. Tengok orang cium tangan ulama, cium sini, cium sini. Kenapa cium sini? Ulama dia suka berudu. Kenapa cium tapak tangan? Ulama dia suka menyalat kitab. Menyalat kitab. Ulama, tangan dia pegang kitab. Tuan-tuan, wallahu alam. Sampai sini ya. Janji kena ditepati. Tak boleh bohong, Jadi sebelum tutup, kalau tuan-tuan berhajat buat mata ruqyah Zam-Zam, mata nak cerah, ya, nak diangkat penyakit rabun mata, ada kalau tuan-tuan ambil, ya. Tuan-tuan amal lah, jangan beli, jangan ambil ubat mata, tuan-tuan tak pakai, simpan je, ya. Sama kasut kejang, ada kasut kejang, bila ada dalam poket, guna lah. Bila nak belajar, letak sini tu, sedut, dia mencerdikkan akal, menguatkan roh. Roh kalau kuat, sihir susah masuk. Roh kalau kuat, benda yang tak baik dia keluar. Ni kelebihan kasut kejang. Jangan simpan je. Pertama kita makan, macam-macam kita makan, sup ekor lah, sup kiyabok, makan habatus sauda, minyak habatus sauda ataupun kapsul, tuan-tuan. Yang cakap ni Nabi, apa kata baginda? Ubat segala penyakit habatus sauda. Tuan-tuan, dia mengangkat segala penyakit. Tuan-tuan, lutut nak baik, kaki bengkak nak baik, makan. Tengok lutut kuat, tuan-tuan. Bila lutut kuat, barulah boleh kahwin 2-3. Ni lutut pun tak kuat, semayang duduk atas kursi, nak kahwin 2, mana boleh? Kena kuat dulu lutut, tuan-tuan. Bila aku rasa cukup sampai kat sini, saya ada terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung, aku minta maaf. Ada niat nak menyinggung siapa, seandainya salah ke, ada tak betul ke, hadis ke, hukum, tolonglah pada betulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keamanan Allah, dalam redha Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut alaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu